Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin yang hadir dan kepada pihak universiti yang ada pada hari ini. Jadi pertama sekali saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada anda yang hadir pada hari ini dan kepada pihak universiti yang sudi memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi mengenai isu kesihatan mental. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya memberitahu kepada anda semua tentang definisi perkataan kesihatan itu sendiri. Jadi saya kira semua maklum, kesihatan dari segi fizikal adalah diketahui umum, tetapi kesihatan dari segi mental agak kurang diketahui. Jadi definisi perkataan kesihatan itu sendiri adalah merangkumi 3 aspek. Ini adalah menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO yang menyebut bahawa kesihatan adalah merangkumi 3 aspek iaitu fizikal, mental dan juga sosial. Jadi secara umumnya untuk menjadi seorang individu yang ideal dari segi pemikiran, emosi dan juga tubuh badan, seseorang individu hendaklah memastikan kesihatan fizikal itu seiring dengan kesihatan mental dan sosial supaya boleh menjalani kehidupan seharian seperti biasa. Jadi ingin saya terangkan di sini bahawa kesihatan mental yang terjejas itu adalah sangat berbeza dengan penyakit mental. Individu yang mempunyai masalah pada kesihatan mental masih boleh menghadapi apa-apa cabaran yang datang dalam hidup dan masih boleh menjalani aktiviti-aktiviti harian dengan baik dan seperti sedia kala. Tetapi individu yang menghidapi penyakit mental tidak boleh menjalani aktiviti harian dengan baik kerana kewarasan akal yang agak rendah. Jadi secara umumnya kesihatan mental akan menggambarkan tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seseorang individu tersebut. Terdapat beberapa tanda dan gejala yang menunjukkan bahawa kesihatan mental seseorang individu itu terjejas. Terdapat 3 bahagian yang mungkin terjejas iaitu bahagian fisiologikal, bahagian tingkah laku dan juga bahagian psikologi. Bahagian fisiologikal yang mana akan menyebabkan seseorang itu akan cenderung untuk menghidapi penyakit-penyakit kronik seperti sakit jantung dan juga tekanan darah tinggi. Manakala dari segi tingkah laku pula, seseorang individu itu lebih cenderung untuk bertindak secara agresif ataupun berkelakuan kurang wajar dan tidak rasional. Dari sudut psikologi pula, kesihatan mental yang terjejas akan menimbulkan rasa tidak puas hati individu tersebut terhadap orang lain. Dan individu yang mempunyai kesihatan mental yang terjejas akan mudah bersikap sensitif seperti mudah terasa, murung dan berasa penat secara emosi. Baiklah, contoh masalah kesihatan mental yang sering dihidapi ataupun yang sering dialami oleh remaja-remaja sekarang adalah kemurungan. Kemurungan ini adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih dalam jangka masa yang sangat panjang. Seseorang akan rasa cepat marah, letih dan tidak bertenaga serta hilang minat dengan aktiviti harian. Perkara ini akan berlarutan sekurang-kurangnya dalam tempoh masa 2 minggu. Perkara ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tidak mengira umur ataupun jantina. Jadi untuk pengetahuan semua, di seluruh dunia dianggarkan seramai 17 juta kematian setiap tahun adalah akibat daripada sakit jantung. Dan sebanyak 15.2% kematian di Malaysia adalah diakibatkan oleh penyakit jantung. Satu daripada pesakit jantung yang mati adalah mereka yang mengalami kemurungan, dan setiap serangan penyakit jantung akan memburukkan lagi kemurungan dan akan menyebabkan peningkatan risiko untuk kematian. Contoh lain bagi masalah mental yang popular dalam kalangan remaja pada masa kini adalah kebimbangan dan juga gangguan tidur ataupun insomnia. Antara punca ataupun sebab perkara ini berlaku adalah yang sangat popular adalah pengaruh persekitaran iaitu rakan sebaya. Seseorang individu terutamanya remaja akan dipengaruhi oleh orang sekeliling, lebih-lebih lagi rakan sebaya. Kerana pada usia remaja iaitu usia meningkat dewasa, mereka akan rasa rakan-rakan adalah orang yang sangat rapat dan sangat memahami mereka. Oleh itu mereka lebih memilih untuk berkongsi isu ataupun berkongsi masalah dengan rakan-rakan mereka berbanding dengan ibu bapa. Jadi seperti yang saya kongsikan tadi, kesihatan fizikal dan kesihatan mental itu perlu untuk jalan seiring supaya seorang individu boleh mendapatkan tubuh badan yang
ideal, tubuh badan yang cergas, dan pemikiran dan emosi yang baik. Jadi untuk pengetahuan umum, tiada rawatan khas ataupun tiada rawatan spesifik untuk mereka yang mengalami kesihatan mental yang tidak baik. Jadi di sini saya sarankan bagi remaja yang mengalami kesihatan mental, antara langkah pencegahan yang boleh dilakukan dan sangat membantu adalah dengan memperbaiki strategi menangani masalah. Strategi menangani masalah adalah seperti jika sebelum ini seorang remaja itu lebih cenderung untuk berkongsi masalah dengan rakan dan akhirnya akan mendapat tips menyelesaikan masalah yang agak tidak baik, adalah lebih baik untuk mereka berkongsi masalah dengan orang yang sepatutnya, seperti ibu bapa, ataupun mereka sendiri boleh berjumpa dengan kaunselor untuk membincangkan langkah-langkah untuk menangani masalah-masalah yang timbul. Selain itu, remaja juga boleh mengukuhkan sokongan sosial di mana mereka boleh mengeratkan lagi hubungan sosial dengan orang-orang sekeliling, ibu bapa, keluarga, dan orang-orang yang berpengaruh positif. Jadi, bagi mereka yang menghidapi ataupun mengalami kesihatan mental yang terjejas, anda tidak keseorangan kerana semua klinik kesihatan di Malaysia menyediakan perkhidmatan saringan untuk kesihatan mental dan juga penyakit mental dengan menggunakan kaedah soal selidik yang tertentu. Jadi mana-mana individu yang berniat ataupun berhasrat untuk melakukan penilaian kesihatan mental adalah sangat dialu-alukan kerana pengesanan awal adalah perlu untuk kita mencegah perkara ini daripada terus berlarutan. Selain itu, Malaysia juga telah menubuhkan beberapa persatuan yang berkaitan untuk merujuk tentang kesihatan mental itu sendiri, iaitu Malaysian Mental Health Association (MMHA) dan juga Malaysian Psychiatric Association iaitu MPA. Jadi suka untuk saya ingatkan bahawa kesihatan mental tidak lagi boleh dipandang remeh pada era ini, iaitu era modernisasi yang mana kita bukan sahaja dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling dan rakan sebaya, tetapi kita juga dipengaruhi oleh budaya-budaya luar seperti budaya barat, iaitu melalui laman sosial. Justru saya menyeru kepada semua pihak untuk lebih peka terhadap keadaan kesihatan mental masing-masing kerana akan mendatangkan kesan yang agak negatif jika tidak dibendung dari awal. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya setakat ini. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar dan meluangkan masa untuk mendengar perkongsian saya pada hari ini.